Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di dalam sesi Ask UAR. Jadi saya telah dapat dua soalan hari ini. Bukanlah soalan tapi lebih kepada memohon pandangan dan pendapat mereka. Seorang ini saya tidak boleh kenalkan namanya. Dia kata, Ustaz, kenapa saya rasa saya selalu menjadi orang yang paling malang sekali dalam hidup saya? Saya sering diganggu oleh suami orang, kata dia. Banyak kali, cuma masih belum lagi berlaku benda-benda, perkara-perkara yang tidak diingini lah. Semuanya mengganggu emosi saya. Adakah saya ini memang dilahirkan untuk malang? Jadi, ini dipanggil apa yang tertanam dalam fikiran kita. Saya yakin dan saya percaya yang bertanya ini dia setelah melalui cabaran kehidupan dia dan selalu diganggu oleh suami orang yang ingin ambil kesempatan kepada dirinya. Saya tidak dapat menyelami isu sebenar, tapi saya yakin dan saya percaya Allah tidak akan menurunkan ujian bagi seorang itu, melainkan untuk meningkatkan darjatnya. Apabila kita berjaya berkata tidak, di dalam hadis Rasulullah SAW ada 7 golongan yang mendapat naungan arasy di hari akhirat. Naungan arasy, yaumala zillah ila zillah, hari yang tiada payung kecuali payung Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu arasnya saja. Dan salah satu golongannya ialah golongan pemuda-pemudi yang apabila diajak untuk berbuat maksiat, untuk berzina ataupun melakukan dosa oleh seorang kaya, hartawan, rupawan, dan dia membalas dengan kata inni akhafullah, aku takutkan Allah. Jadi yakin dan percayalah saudari yang bertanya, selagi anda berkata tidak dan anda mengelak diri anda dari terjebak dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan anda berada di zaman zon fitnah. Zon fitnah ini kita berada dalam perkara-perkara yang situasi atau peristiwa yang menyebabkan kita terdedah dengan kemaksiatan. Lebih-lebih lagi diganggu oleh suami orang. Bukan suami orang lelaki lain pun boleh ganggu anda. Prinsip pertama, Allah nak uji keimanan anda. Kalau anda melihat bahawa di akhirat nanti untuk mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala, maka anda kena yakin dan percaya dengan berkata tidak. No, say no. Namun dalam suasana pada hari ini cabarannya semakin besar. Mungkin kita boleh kata say no, tetapi juga sering diganggu dengan berbagai cara, dengan pick up line dan macam-macam. Kadang-kadang kita boleh terjerumus juga. Sebab itu saya mencadangkan agar anda selain daripada berani berkata tidak, anda tidak berada di tempat-tempat yang boleh mengundang fitnah. Lebih lagi pergaulan dengan lelaki lain, pergaulan dengan orang-orang lain contohnya, terutamanya yang melibatkan berlainan jantina, apatah lagi suami orang. Dalam dunia pada hari ini cabaran yang semakin ketir. So kalau ada rezeki, kahwin cepatlah. Kalau belum lagi di tempat belum ada rezeki, maka yang paling anda kena pastikan ialah pertama, kekuatan untuk berkata tidak. Satu. Yang kedua, anda kena berkeyakinan atau meletakkan diri anda supaya jauh daripada tempat-tempat yang fitnah. Elakkan mengunjungi rumah-rumah kawan-kawan kita, mungkin yang ada suami dia yang kita rasa ataupun yang ada sejarah dekat situ. Jangan sekali ada hubungan. Elakkan daripada orang-orang ini tahu di mana rumah kita. Dan yang paling penting, anda kena amalkan kalau yang jatuh usia aja, ialah wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Ini anda kena amalkan sekali keluar rumah untuk mengelakkan orang-orang yang mujrim ini, orang-orang yang berniat jahat kepada kita ni, untuk jauh kita. Maka orang-orang yang berniat jahat kita akan terpisah, akan tidak berada bersama dengan kita dengan penuh keyakinan.
Wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Ini ada dalam surah Yasin, surah Yasin, dalam surah Yasin. Dan itu di antara. Selain daripada itu, anda kena betulkan kita punya aura ni. Aura kadang-kadang cara-cara kita bercakap, cara kita penampilan kita menarik perhatian orang. Jadi kita menarik perhatian orang ni juga boleh mengundang fitnah. Penampilan kita, pemakaian kita, cara kita bercakap. So elakkan daripada yang boleh menjemput fitnah ini. Jom kita menutup aurat. Kalaupun anda mungkin belum, ataupun ada di kalangan yang mendengar ini belum ada kekuatan untuk aurat, pastikan pakaian-pakaian anda yang anda pakai itu ialah pakaian yang betul-betul mengelakkan anda daripada fitnah. Kemudian bila sampai satu peringkat, anda kena berazam, berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa anda akan menutup aurat seawal yang mungkin. Kerana kita dapat sekarang ni pun ramai orang kerana desakan tertentu dia buka tudung balik, kemudian pakai tudung. Kerana desakan tertentu dia buka tudung balik. Kita tidak mahu macam ini. Dia dengan kesedaran dan kefahaman, maka pada masa ini anda akan lihat kepentingan. Anda sedang diganggu, mungkin anda kena tukar pemakaian anda, penampilan anda kepada yang lebih biasa untuk mengelakkan mengundang fitnah atau menyebabkan menjemput kemaksiatan datang pada diri anda dan ada kerosakan yang berlaku pada diri anda. Nauzubillah min dzalik. Kita doakan agar yang bertanya ini akan mendapat kebahagiaan insya-Allah taala dan juga dapat selesaikan masalah dia lah. So pertama, nak keluar rumah baca wamtazu yawma ayyuhal mujrimun 3 kali. Yang kedua, anda kena betulkan aura-aura diri anda supaya orang-orang tidak ambil kesempatan pada diri anda. Anda boleh baca ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Jabbar, ya Mutakabir. Kemudian anda elakkan diri anda berada di dalam tempat-tempat yang mengundang fitnah tersebut. Kemudian anda juga ubah penampilan diri anda, ketampilan di halayak ramai, dengan pemakaian anda, dengan percakapan anda, penampilan anda itu yang tidak menarik perhatian orang. Jadi itu, dan tidak ada istilah malang. Malang, Allah tidak pernah menjadikan malang bagi kita. Yang Allah beri ialah ruang dan peluang untuk membuat kebaikan supaya Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. So itu bukan situasi yang malang. Itu sebenarnya situasi untuk anda ada kesempatan untuk menunjukkan kebaktian atau ketaatan anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rasa malang, dia akan jadi malang. Sebab ini apa yang kita fikirkan. Kalau kita rasakan diri kita malang, maka malanglah akan berlaku. Allah Ta'ala izinkan. Ini ana inda zanni abdi bi wa ana ma'hu haina yazkuruni. Aku di atas sangkaan hamba-Ku. Dan Allah Ta'ala akan menunaikan sangkaan kita. Kalau kita sangka kita malang, maka kita akan jadi malang betul. So anda kena ucap alhamdulillah, bersyukur kerana anda masih ada kekuatan pada hari ini. Untuk kata tidak, dan insya-Allah Ta'ala anda akan diberi keberkatan, insya-Allah Ta'ala. So buang perkataan malang. Anda bahagia dengan apa yang anda dapat pada hari ini, dan anda bahagia dengan selalu berkata tidak pada perkara-perkara yang maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang kedua, ini daripada Indonesia, rakan daripada seberang. Kenapa jodoh saya berat sangat? Alamak, jodoh bila ini semua rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip kita ialah Allah akan beri apa yang kita perlu. Allah tidak akan beri apa yang kita nak. Tetapi kalau kita asyik meminta, kita khawatir Allah beri dalam keadaan tidak redha, nanti dia akan membawa masalah bagi kita. Sebab itu jangan memaksa-maksa Allah SWT untuk menerima kehendak kita. Sebab kehendak Allah berkehendak dan kita berkehendak. Kita berkehendak dengan segala keterbatasan ilmu, dengan yang diseliputi oleh kemaksiatan. Kita ada cabaran nafsu di dalam diri, kita ada cabaran godaan syaitan di luar yang mempengaruhi cara berfikir, kehendak kita. Dan Allah Ta'ala maha berkehendak. Kehendak Allah Ta'ala kepada hamba-Nya dengan segala kebijaksanaan, keagungan, kebesarannya. Maka itulah kehendak Allah lah sebenarnya yang paling baik, yang paling bagus untuk diri kita, berbanding dengan kehendak kita sendiri. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang kita nak, aku nak makan lah, sedap lah nasi biryani ni, kita nak makan. Kita sakit perut. Sebenarnya makanan tu adalah makanan yang telah rosak. Dia memang menyederakan, tapi makanan tu makanan yang rosak. Siapa yang tahu rosak? Allah SWT tahu rosak.
Sebab itu jangan menggunakan istilah berat. Berat. Kita menyatakan bahawa Allah Ta'ala belum lagi menyatakan bahawa ini satu keperluan bagi kita. Jodoh itu belum lagi satu keperluan bagi kita. Dia bukan berat. Jodoh itu adalah bukan lagi satu keperluan bagi kita. Jadi kita kena redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mohon Allah Taala berbaik. Di antara yang anda boleh selalu amalkan ialah dengan berzikir, ya ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, yang pada Allah SWT. Ya Razzaq, Allah akan memberikan anda rezeki. Ya Fattahu, ya Razzaku, ya Fattahu, ya Razzaku. Allah membuka pintu-pintu rezeki bagi kita. Sebab rezeki ni dia tidak semestinya jodoh pertemuan. Macam-macam rezeki. Rezeki adalah kurniaan dan anugerah Allah SWT. Semoga Allah membuka rezekinya atau kurniaan pada kita daripada Allah SWT. Jadi saya rasa anda boleh buang perkataan berat itu sekali lagi. Bukan berat, tetapi Allah Ta'ala ingin menguji anda dengan kesabaran kita, kerana Allah akan memberikan apa yang kita perlu. Kita rasa memang kita nak, tapi adakah kehendak kita itu perlu pada masa itu? Jadi itu amalan yang anda boleh buat supaya diringankan jodoh lah. Ini semua rahsia Allah Subhanahu Wa Taala juga. Maka anda kena sentiasa memberikan kebaktian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan kita khawatir nanti bila kita dapat pasangan kita akan mencintainya melebihi Allah dan Rasulnya. Itu sebab Allah sayang kita. Allah nak masukkan kita di dalam rahmatnya dan penuh kasih sayangnya. Maka Allah akan pastikan kita tidak pergi mencari cinta yang lain. Cinta yang lain, cintanya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya cakap ini berdasarkan pendekatan tasawuf, tapi saya tidak tahu pandangan yang bertanya ini. Bila dia kata jodohnya berat, saya tidak tahu ada faktor-faktor lain. Mungkin ada orang kata yang mistik-mistik ini dan sebagainya. Tapi dia kata serah pada Allah SWT. Semua yang berlaku ini mistik atau mistik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Ta'ala pastinya ada calculation daripada Allah SWT. Yang penting kita kena melepaskan kehendak kita supaya kita bergantung dengan kehendak Allah SWT. Bila bertemu ikhtiar manusia dengan kehendak ilahi, insya-Allah maka Allah Ta'ala akan mengurniakan apa yang kita perlu dapat. So tadi ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq. Banyak bersedekah, buatlah kebaikan pada ibu bapa kita. Mungkin kalau ada dosa-dosa dengan orang lain, kita mohon ampun dengan dosa-dosa tersebut, kerana Allah Ta'ala ikhlas, supaya nanti ada rezeki Allah Ta'ala akan berikan rezeki jodoh itu pada kita. Jangan terlalu tukar pegapah, takut dia akan membawa lagi susah kita nanti. Saya ingat itu untuk dua soalan ini. Semoga-moga ada manfaat, keberkatan, kerahmatan. Moga-moga akan memberikan kita lagi peluang dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh bertanya lagi. Kalau ada soalan-soalan lagi boleh teruskan tanya, nanti saya cuba menjawabnya. Bukan menjawab tetapi berkongsi, menunjuk jalan saja yang akan lalu ini kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.